Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi, awal tahun itu hari, Realme telah melancarkan dia punya so-called Realme 6 dan juga Realme 6 Pro. Di mana apa aku boleh katakan ketika itu, ia adalah salah satu penawaran mid-range phone yang agak menarik. Jadi, setengah tahun dah berlalu, macam biasa Realme ni dia laju buat kerja kan, sekejap je dah keluar model baru. Jadi dalam video kali ni aku nak bawa korang dia punya successor untuk Realme 6 punya siri tu hari, iaitu dalam video kali ini kita ada Realme 7 Pro, iaitu sebuah mid-range phone yang mungkin hadir dengan penawaran yang agak menarik untuk penggal kedua 2020 ni. Jadi kalau korang nak tahu apa yang menariknya, tanpa meninggalkan masa lagi, let's check it out. So macam biasa, setakat video ini dirakam, aku tak mendapat apa-apa informasi berkenaan dengan harga dia berapa setakat ini. Tetapi nanti kalau anda kata dia dah bagi harga pada kita orang, aku akan letak dekat title ke dekat description, jadi korang boleh buat judgement korang lah. So for the sake of this video, kita hanya nak buat unboxing dan juga hands on review saja. Jadi tak nak cerita banyak, jom kita buka kotak dulu. So ini adalah kotak dia, 7 Pro Realme. Alright. Bawah ada tulisan Cina ni, aku tak sure apa, korang boleh translate. Dekat belakang ni terdapatnya spek secara ringkas, 65W super dark charge, Sony 64MP quad camera, Snapdragon 720G, 6.4 inci Super AMOLED full screen, dan ini adalah berwarna mirror blue dengan tetapan 8GB 128GB storage. Alright, so itu secara ringkas. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So bawah macam biasa, welcome to Realme family. Kat dalam ni adanya smoke clear punya silicone jelly case. Menu kita takkan baca. Bawah ada telefon, kita boleh laju sikit Alright, kita keluarkan. So dekat bawah terdapatnya dia punya adapter super dark tadi, 65W. So kaki China ni, aku tak sure kenapa. So inilah dia super dark dia. Alright. Okay. So kabel pengecasan Type A kepada Type C, ada esen-esen kekuning-kuningan sikit dalam tu macam biasa Realme. Kat bawah ni terdapatnya SIM ejector tools. Alright. So jom kita buka plastik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nice. So guys, inilah dia Realme 7 Pro dengan warna biru dia lah. Alright. Nice kan? Design dia nampak lain sikit lah. Alright, so jom kita boot up dan kita go through apa yang patut. So phone pun dah boot up. Jadi macam korang nampak, ini adalah Realme UI berasaskan Android 10. Macam biasa dia agak stockish sikit. Alright, korang boleh nampak dia agak stockish, dah ada dark mode dan semua-semua yang lain lah. Alright, so dari segi design, korang nampak ini adalah paparan hadapan untuk Realme 7 Pro, di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.4 inci Full HD Plus dengan AMOLED panel. Dan untuk kali ni dia masih lagi menggunakan 60Hz punya refresh rate. So apa aku boleh katakan dari segi warna dia adalah cantik sebab dia AMOLED panel. Dan dia menggunakan punch hole display dekat atas ni, ada earpiece dekat atas ni dengan dagu yang bagi aku untuk kali ni agak tebal jugalah boleh dikatakan. Overall dari segi warna dia agak okey dan dia masih lagi mengekalkan flat display, so aku a fan of that. Dari segi kekurangan refresh rate tu, apa aku boleh katakan, ya, untuk seorang pengguna higher refresh rate phone, aku boleh katakan aku agak noticeable lah dia punya 60Hz compare to 90Hz yang lepas. So aku tak tahu kenapa dia macam downgrading daripada versi yang lepas, tapi ya dia adalah downgrading. Cumanya versi 6 Pro lepas dia adalah IPS LCD, kali ni adalah AMOLED. So dia macam bagi kau something, dia ambil kau something, macam tu. So selfie kamera kat atas ni adalah 32MP dan mampu merakam sehingga 1080p 30fps. So beralih pada bahagian atas, terdapatnya satu mikrofon saja, itu saja. Kat bawah terdapatnya speaker grill, port pengecasan Type C, another microphone dan juga lubang kegemaran ramai, iaitu lubang bicu audio 3.5mm headphone jack. Dan untuk pengetahuan korang, untuk dari segi speaker, phone ini mempunyai dua stereo speaker. Jadi benda tu adalah satu penambahbaikan, thumbs up untuk itu. Di sisi sini terdapatnya on off button saja, merangkap sleep button dengan accent ke warna gold kat tengah-tengah tu. Sebelah sini terdapatnya volume rocker up and down dan juga SIM card tray. So jom kita tengok SIM card berapa slot. So SIM card tray dia adalah 3 slot, 2 SIM card, 1 micro SD card. So macam biasa generous phone. Mid-range phone ke bawah memang dibagi segala-galanya lah. So beralih pada bahagian belakang, di mana terdapatnya branding Realme dan ada satu garis kat sini. So dia punya design macam ni lah. Design dia seakan-akan matte. Dan panel belakang ni aku rasa adalah kaca. Sebab apa? Tak ada informasi secara detail berkenaan dengan dia punya binaan belakang, tapi rasanya macam gelas lah. Dan apa aku boleh katakan, warna biru ni memang sangat-sangat cantik lah. Dia lain daripada lain, nampak agak mewah juga.
Dan kamera array dia kau nampak kat atas ni, model dia adalah kotak macam ni, di mana dia mempunyai quad kamera dengan flash kat sini, di mana kamera utama dia adalah 64 megapiksel daripada Sony punya sensor. Kamera kedua adalah 13 megapiksel ultra wide angle, kamera ketiga dan keempat adalah 2 megapiksel daripada makro dan juga depth sensor. So far dari segi stabilization tak ada apa-apa OIS, dia hanya ada AIS dan juga gyro. Dan dari segi rakaman dia boleh merekod sehingga 4K 30 fps macam biasalah. Dan kalau korang nak tahu, jom kita sama-sama tengok hasil dia. So macam mana? Hasil dia bagi aku agak menarik kan. Untuk sebuah kamera mid-range phone, dia mempunyai warna yang agak cantik, detail yang agak sharp, exposure semua rasanya okey lah. Untuk sebuah kamera telefon mid-range, dia adalah sebuah kamera yang agak capable. Dan since aku cakap tadi dia mempunyai stereo speaker, so jom kita layan sepam dua lagu. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care. Alright. Apa aku boleh katakan dari segi audio, dia punya bunyi tu memang sedap-sedap rasa lah. Treble, bass, mid dia semuanya ngam-ngam. Cumanya again dari segi kelantangan, kekuatan bunyi tu dia tak begitu kuat lah. Dia mungkin 70% ataupun 50% daripada kebanyakan bunyi-bunyi speaker stereo yang kat luar. Yet still stereo speaker adalah satu welcome features lah. So kali ni dia membuat pilihan yang tepat dari segi audio. So dari segi spesifikasi yang lain-lain, macam aku cakap tadi, dia menggunakan Snapdragon 720G, which is sebenarnya adalah prosesor model yang lepas. Dan yang ini adalah tetapan 8GB RAM dengan 128GB storage yang boleh di-expandable memory kan. Dari segi bateri, dia mempunyai bateri berkapasiti 4500 mAh dan support untuk pengecasan pantas 65W super dark, di mana dia mengatakan bahawa dia boleh di-charge daripada kosong hingga penuh dalam tempoh 34 minit. So adalah satu pengecasan yang agak pantas untuk sebuah mid-range phone. Dari segi security, dia mempunyai in-display fingerprint. Dan apa aku boleh katakan, in-display fingerprint dia agak laju. Korang nampak? Memang laju, reliable. Memang tak ada isu lah tentang dia punya in-display fingerprint dan juga face unlock, dua-dua adalah ngam-ngam soy. So secara kesimpulannya, overall dekat mana aku punya stand berkenaan dengan Realme 7 Pro kali ni. Alright. So coming from a peranti yang lepas-lepas, Realme 6 Pro, Realme 6, apa aku boleh katakan regardless of the price sebab apa macam aku cakap tadi, setakat video ini dirakam aku tak dapat apa-apa info berkenaan harganya. So aku pun tak nak speculate harga dia berapa. Tetapi apa aku boleh katakan on the spec itself, hardware itself, apa kau boleh katakan dia adalah macam give and take compare to the previous model 6 Pro, di mana macam korang tahu untuk panel display kali ini dia memberikan korang 60Hz tetapi AMOLED, berbanding panel yang lepas 90Hz tetapi IPS LCD. So dekat situ korang kalau nak beli peranti ni, korang perlu memilih which one yang korang prioritize. Korang suka warna lagi dark, lagi cantik, lagi vibrant ke, ataupun korang pentingkan smoothness ataupun fluidity of the display. Seterusnya benda yang upgrade sikit adalah dari segi pengecasan, di mana yang lepas adalah 30W, yang 7 Pro ni adalah 65W. Jadi agak pantas dalam masa setengah jam korang boleh charge penuh bateri 4500 mAh ni. Seterusnya dari segi update-nya, dia juga mempunyai stereo speaker berbanding model lepas. So stereo speaker adalah always aku punya preference lah dekat mana-mana peranti. So kali ni dia memberikan korang stereo speaker. Tetapi dari segi lain-lain, dari segi spek, prosesor dan lain-lain, dia tampak lebih kurang sama. Dia masih lagi menggunakan Snapdragon 720G. Jadi korang takkan rasa dari segi performance wise tu, korang takkan rasa macam satu benda yang upgrade sangat. Tetapi dari segi benda-benda lain yang aku cakap tadi, dia adalah satu benda yang upgrade lah. Nah, kameranya juga dia menggunakan Sony punya sensor 64MP. Dan so far dari segi hasil yang aku cakap tadi, gambar dia sekan adalah A, okey untuk sebuah mid-ranger. Hopefully dari segi price point, dia tak begitu jauh daripada pesaing-pesaing lain supaya dia boleh kekal relevan dalam market penggal kedua 2020 ni. So korang kalau suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah, klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izzami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.